Hai, saya Aiman dan pada segmen Sebab Bawang kali ini kita akan berbicara perkara yang lebih ilmiah dengan topik yang lebih menarik. Saya tak nafikan pelbagai masalah telah berlaku di luar sana dengan masalah COVID lah, masalah flat earther lah, anti-vaksin lah, Illuminati lah, banyak lah. Tapi saya tak nak cerita tentang masalah tu sebab saya tak belajar. Kali ini saya nak bercerita tentang masalah pembuangan sampah secara tak terkawal ataupun secara tak teratur. Isu pembuangan sampah ini serius. Memang nampak dekat video ni saya senyum sebab saya tak tahu nak buat ekspresi muka apa lagi. Tapi sebenarnya serius tau, serius. Saya tengah serius ni. Jika kita melihat pada sampah ini terdiri daripada pelbagai jenis material ataupun pelbagai jenis bentuk. Seperti contoh dalam bentuk sisa makanan, dalam bentuk bungkusan, dalam bentuk kaca, plastik, bahan kimia, bahan elektronik dan pelbagai lagi lah yang kita boleh senaraikan. Jadi, kesan-kesan yang kita dapat lihat daripada perbuatan membuang sampah secara tak terkawal ataupun secara tak teratur adalah bergantung kepada jenis-jenis bahan itu sendiri. Sebagai contoh, kita lihat di sini, perbuatan membuang sisa makanan ataupun bungkusan makanan yang kita beli, yang kita gunakan ataupun yang kita makan secara tak terkawal, secara mendara di berbagai tempat akan menarik haiwan-haiwan perosak di luar sana seperti lalat, seperti tikus, seperti lipas dan sebagainya. Haiwan-haiwan perosak ini membawa pelbagai jenis bakteria dan virus berbahaya kepada tubuh badan manusia yang seterusnya membawa kepada penyakit. Seterusnya, pembuangan kaca secara merata-rata akan menyebabkan kawasan yang terdapatnya kaca itu menjadi berbahaya. Hal ini demikian kerana sebahagian kaca ini mudah pecah dan boleh menyebabkan penduduk di kawasan tersebut tercedera jika terkena ataupun terpijak kaca tersebut. Pendarahan yang berlaku boleh mengakibatkan jangkitan kuman pada luka dan seterusnya menyebabkan komplikasi. Seterusnya, kita lihat pula pada plastik. Plastik adalah susah diurai dan perbuatan membuang plastik secara merata-rata akan menyebabkan pencemaran bukan sahaja pada di darat, malah juga pada seperti sungai, seperti laut dan juga tasik. Melihatkan kepada sifatnya yang tidak mudah diurai, mana-mana organisma ataupun haiwan bernyawa yang secara tidak sengaja tertelan maupun makan plastik tersebut, mereka tidak akan dapat menghadamnya maupun mencernakan plastik tersebut. Hal ini akan menyebabkan sistem penghadaman mereka terganggu dan boleh menyebabkan komplikasi, malah boleh menyebabkan maut. Jika kita melihat kepada laporan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNEP, mendapati ratusan ribu mamalia laut yang mati kerana termakan objek asing plastik. Selain itu, sampah dalam bentuk bahan kimia yang dibuang ke dalam sungai maupun lautan maupun tasik akan menyebabkan eutrifikasi. Eutrifikasi adalah keadaan di mana pertumbuhan alga disebabkan kehadiran nutrien berlebihan dalam sungai maupun tasik. Hal ini adalah berbahaya kerana alga-alga tersebut boleh diuraikan oleh bakteria-bakteria yang terdapat di dalam kawasan tersebut, lantas menyebabkan berlakunya persaingan untuk mendapatkan oksigen. Atas keadaan itu, organisma lain akan terpaksa bersaing untuk mendapatkan oksigen untuk meneruskan kehidupan dan sebahagiannya akan mati. Ini akan mengganggu ekosistem di kawasan tersebut. Jika kita mahu lihat pada sudut yang lebih fizikal, kita akan dapati perbuatan membuang sampah secara merata-rata ataupun tidak terkawal akan menyebabkan sistem pembaritan kita menjadi tersumbat juga tidak lancar, dan hal ini akan membawa kepada masalah banjir ataupun masalah kelancaran pengaliran sistem pembaritan. Juga tidak dilupakan bahawa perbuatan membuang sampah secara merata-rata ini akan memberi kesan buruk terhadap masyarakat di luar sana. Hal ini demikian kerana ianya memamparkan sisi-sisi dan juga persona yang secara tidak langsung menunjukkan sikap dan juga personaliti penduduk di kawasan tersebut yang seakan-akan pengotor. Bukan itu saja, perbuatan membuang sampah secara merata-rata secara tidak langsung menunjukkan visual ataupun image yang kurang menarik yang mana memberi impak kepada penerimaan dan juga pandangan masyarakat di luar sana terhadap penduduk di kawasan tersebut. Jadi, apakah tindakan-tindakan yang boleh diambil dalam menangani isu ini? Seperti yang kita lihat, terdapat penguasaan undang-undang dan akta-akta yang telah dijalankan oleh kerajaan. Sebagai contoh, larangan penggunaan beg plastik. Hal ini dilihat sebagai suatu transisi yang agak positif di mana ia membolehkan pemulihan dan juga pengurangan terhadap penggunaan plastik di negara. Larangan penggunaan beg plastik yang menuntut masyarakat untuk
mengurangkan ataupun tidak menggunakan sebarang beg plastik dalam urusan membeli belah, pada hari Sabtu dilihat mempunyai potensi yang tinggi dalam mengurangkan jumlah penggunaan beg plastik di negara. Dalam pada masa yang sama, kita juga boleh mengamalkan amalan kita semula. Antara bahan-bahan yang didapati boleh digunakan dalam usaha kita semula adalah seperti kertas, plastik, kotak mahupun kaca. Amalan kita semula ni bagus dan juga efektif. Anda semua jangan risau, mungkin pada awal-awalnya anda mungkin akan leceh, tapi percayalah pada hakikatnya kita semula ini sangatlah seronok dan juga menerujakan. Janji jangan malas saja nak buat. Jangan malas, okey? Selain itu, perlunya pemantauan secara berkala dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan dalam memastikan urusan pelupusan sampah supaya dapat dijalankan dengan lebih sistematik, teratur, bersih dan juga dengan lebih berintegriti. Ini bagi memastikan sampah dapat diuruskan dan dikendalikan dengan lebih baik dan juga efektif. Jadi saya menyarankan kepada mereka yang sedang menonton di luar sana untuk sama-sama kita berusaha memastikan pengurusan sampah menjadi lebih baik, lebih teratur dan juga lebih efektif. Bercerita tentang saranan, terdapat beberapa saranan yang ingin saya berikan kepada mereka yang sedang menonton di luar sana agar kita bersama-sama dapat bermuhasabah diri dalam memastikan masalah pembuangan sampah ini dapat diatasi dengan segera. Pertama sekali, kita bercerita daripada rumah dahulu. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak di luar sana. Kata orang, ibu bapa itu mencerminkan anak-anak mereka. Jadi saya percaya pada konsep kepimpinan melalui teladan. Dan saya percaya ibu bapa perlu memberikan teladan yang baik kepada anak-anak dan mendidik mereka sentiasa membuang sampah dengan cara yang lebih baik dan cara yang lebih betul. Pastikan tiada pembaziran dilakukan dan jika mampu ibu bapa di luar sana, optimumkan penggunaan sumber di rumah anda dan amalkan amalan kita semua. Hal ini secara tidak langsung dapat memupuk minat anak-anak terhadap keindahan alam sekitar, memastikan mereka mempunyai minat untuk menjaga alam sekitar demi memastikan ekosistem yang lebih bersih dan hijau. Bercerita tentang anak-anak, sudah pasti mereka akan bersekolah. Jadi, pihak sekolah juga boleh memainkan peranan yang sama pentingnya dengan ibu bapa. Melalui didikan di sekolah, pihak sekolah boleh mempromosikan amalan kita semula ataupun kempen-kempen kesedaran di sekolah melalui pertandingan, aktiviti kelab mahupun ucapan dan galakan daripada guru-guru mahupun pengetua di sekolah. Jadi, adalah diharapkan bahawa pihak sekolah juga dapat bersama-sama memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk mengurangkan dan juga mengawal dan juga membendung masalah pembuangan sampah secara merata-rata ini. Bukan itu sahaja, beban tanggungjawab ini bukan hanya terletak pada ibu bapa maupun kepada pihak sekolah semata-mata, ia juga terletak kepada masyarakat ataupun komuniti yang berada di kawasan tersebut. Hal ini demikian kerana tanpa kerjasama dan juga kesepakatan antara masyarakat, ianya tidak akan membuahkan hasil. Jadi kerjasama itu penting. Jadi buat masyarakat di luar sana, aktifkan diri anda dalam kempen-kempen alam sekitar. Libatkan diri dalam pelbagai aktiviti kesukarelawanan dan juga gotong royong. Jadilah aktivis alam sekitar. Dan ini secara tidak langsung akan membentuk masyarakat yang lebih sihat dan juga bersih mindanya, sihat tubuh badannya dan juga hijau persekitarannya. Saya juga menyarankan kepada pihak kerajaan dan juga badan-badan bertanggungjawab di luar sana untuk mengadakan lebih banyak kempen-kempen kesedaran seperti kempen cintai alam sekitar dan juga kempen hargai bumi kita. Hal ini bagi memupuk kesedaran yang lebih utuh dalam kalangan masyarakat, tidak kira bangsa, agama maupun etnik. Jadi saya mengharapkan buat mereka yang sedang menonton di luar sana, saya, anda, kamu, kita, kau, dia dan segala mereka di luar sana dapat bersama-sama menggabling tenaga dan usaha dalam memastikan sikap membuang sampah rata-rata ini dapat dihapuskan dalam kalangan kita. Jadi buat mereka di luar sana, jadilah lebih bertanggungjawab dan berkhidmatlah kepada komuniti anda. Sekian, terima kasih kerana menonton. Bye.